La ilaha illallah. Rapatkan saf. Yang mana ini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fi lau ya'lamun nasu ma fi nida wa safil awal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi la istahamu." Ini maksudnya di sini tentang kelebihan kita ni. Sekiranya manusia, kata Rasulullah, tahu betapa besarnya pahala mengumandangkan azan dan duduk di saf pertama. Ini orang duduk saf pertama. Kalau kita pergi masjid, pergi kaum lelaki, saf pertama lelaki, inilah. Dan saf pertama bagi wanita di dalam barisan wanita lah di belakang. Itu dikira saf yang pertama. Mana siapa dapat saf pertama, betapa besarnya, kata Rasulullah. Dan kemudian summa lam yajidu illa an yastahimu alaihi la istahamu. Mana kata Rasulullah, kalau orang tahu kelebihan saf pertama ni, orang akan mengundi. Tapi zaman kita tak ada mengundi. Orang sekarang dia tak kejar. Zaman Nabi semua kejar nak cari saf pertama. Zaman kita orang panggil mengundi pun tak ada. Sampai kena elan jawatan kosong di surau pun tak ramai juga yang datang menghidupkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah kita perlu lihat kembali dengan ujian-ujian yang berlaku kepada kita sepanjang tahun ni. Tahun 2014 kita tengok beberapa kali Allah SWT beri ujian kepada negara kita. Itu sebenarnya satu teguran untuk pengampunan dosa, meningkatkan darjat iman dan juga untuk menambah pahala. Sebab Nabi dah sebut dalam hadis, lagi besar pahala kamu terima, lagi besar pahala. Dan itu kita kena lihat di situlah, positif di situ. Sebab ada kelebihan lain Allah SWT nak tunjuk. Dan kalau kita tak ingat, Allah kata aku boleh datang kepada kamu dalam setahun tu 2-3 kali. Itu dinyatakan dalam surah Taubah ayat 96. Kalau manusia tak taubat, tak insaf, aku datangkan lagi. Dan tak juga aku datangkan kali kedua. Maknanya begitu. Benda tu dah dicerita oleh Allah Subhanahu Taala. Itu tanda nak uji iman. Jangan banyak sangat negatif lah. Kita fikir kita pergi pada positif. InsyaAllah kita fikir positif, banyak hikmah Allah SWT nak ceritakan di situ. Dan kata Rasulullah SAW lagi tentang kelebihan saf ni, sawul sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis solat. Luruskan saf kamu, kerana meluruskan saf itu termasuk kesempurnaan solat. Maknanya nak dapat pahala yang sempurna solat 27 kali berjemaah, saf kena sempurna. Ramai orang yang solat berjemaah, tetapi kenapa lepas solat kita berselisih, lepas solat kita bertengkar, keluar padanya surau, masuk pejabat, kita dengki-mendengki. Sebab apa? Masalah saf. Sebab saf lah yang akan membentuk rahmat kasih sayang sesama manusia. Sebab tu Nabi kata jaga saf ini kelebihan dia. Orang yang jaga saf, insya-Allah, yang mana Allah SWT akan beri pahala yang besar kepada orang yang rapatkan saf. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, kalau kita lihat dalam hadis riwayat Abu Daud, kata Rasulullah, "Wa ma min khutwatin ahabbu ila Allah min khutwatin yamshiha al-'abdu yasilu biha safan." Tidak ada langkah yang lebih dicintai Allah, kata Nabi, daripada langkah seorang hamba untuk menyambung saf. Kita tengok saf tak rapat, kita pun rapat-rapatkan sehingga sama saf, rata, sama tumit belakang kita berdiri. Nabi kata Allah cinta orang macam ni. Sebab tu ramai orang solat tapi ada setengah tu Allah tidak letak kasih sayang, dia tak jaga. Saf ni cukup penting dalam solat. Kita mencari nilai kasih sayang. Maksudnya Allah akan campak bila manusia samakan saf, kata Nabi, Masya Allah, kasih sayang akan datang dalam hati kita. Sebab tu penting suami isteri solat berjemaah. Penting nilai kasih sayang. Ni isteri ajak solat, ada yang marah kan. Kalau ikut setengah statistik laporan, bahkan yang isteri ajak solat suami marah. Sini okey kot suami, sini semua okey. Ajak solat tu jadi imam kat rumah ni. Maknanya pentingnya soft dalam kasih sayang kita dalam keluarga. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, "Ala tasuffuna kama tasufful malaikah inda rabbiha faqulna ya Rasulullah wa kaifa tasuffu malaikah." Jadi Rasulullah SAW tanya pada sahabat, "Mahukah kamu aku tunjuk bagaimana para malaikat bersah di hadapan Tuhan?" Yang mana waktu Nabi pergi, waktu peristiwa Isra Mi'raj,
Nabi melihat bagaimana malaikat berbaris di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk saf yang cantik. Kemudian sahabat memberitahu di sini, ya Rasulullah, wa kaifa tasful malaika inda rabbiha, bagaimana cara malaikat berdiri saf depan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka jawab Rasulullah, qala yutimmuna sufufa awal wa yatarasuna fi saf. Mereka menyempurnakan saf pertama terlebih dahulu dan merapatkan safnya. Mana saf pertama dah penuh, bawa saf kedua. Jadi kita ni kadang-kadang saf pertama tak penuh, dah ada dah saf kedua kat belakang. Mana kita nak dapat saf bagaimana para malaikat, dan Rasul kata merapatkannya. Merapatkannya macam mana? Sama tumit belakang kita dan bahu kita ni lembut, sentuh sama kita. Jangan buat lagi bahu. Ni buat lagi je bahu, sentuh sikit kita zon selesa. Dia orang Malaysia ni banyak zon selesa. Bila pergi Mekah boleh pula. Dia pergi buat umrah, dia solat boleh pula di sini, tapi dekat Malaysia tak boleh. Di sana kita rebut pahala rapatkan saf, di sini kita tak nak rebut. Sepatutnya kita kena ubah pendekatan kita, yang mana ini antara perkara yang paling baik dilakukan oleh manusia. InsyaAllah lepas ni boleh terus praktiklah nak solat zuhur, kita cari kelebihan. Dan sabda Rasulullah SAW lagi lah, hadis riwayat Muslim, khairu sufufi rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf lelaki adalah paling hadapan, dan yang paling buruk adalah saf yang paling belakang. Orang lelaki paling buruk belakang, maknanya dia datang awal. Ni Nabi nak sebut datang awal, tapi duduk belakang juga. Kalau hari Jumaat dia pergi solat Jumaat sampai dah awal, dia makan dulu. Azab baru dia nak masuk. Boleh pergi awal, lapar sangat, minum air sikit, lepas tu sambung garang. Kita masuk 2.45, cepat lagi, kita tak sempat makan. Ini orang azam tamu duduk makan lagi. Masya Allah, awal dah pergi. Ataupun masuk dalam masjid, awal lah, dah makan awal, masuk dalam masjid awal. Cari belakang juga, sebab apa? Lepas imam sudah senang, Cak Alik pun nak cabut awal ni. Masya Allah, ini kita tak cari. Ini Nabi kata ni seburuk-buruk akhlak lah. Mana orang yang pergi awal, dia duduk belakang, seburuk-buruk akhlak. Dan wanita pula, wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik saf wanita adalah paling belakang, dan yang paling buruk adalah yang paling hadapan. Sudah, jangan salah faham aja. Nanti semua wanita pergi duduk belakang. Bukan, maksudnya paling belakang. Maksudnya belakang di sini, belakang saf lelaki. Dan yang paling hadapan duduk ujung sekali, dah dekat pintu. Mana datang awal juga duduk belakang. Ini maknanya mafhum mukhalafah dalam hadis Rasulullah SAW. Maknanya paling belakang ni dalam saf di sini duduk yang awal, itu paling belakang. Yang duduk dipanggil paling hadapan, duduk ujung sekali dekat pintu paling hadapan. Itu berbeza dengan Rasulullah, sebab antara hadis saja ada dua makna yang berbeza. Jadi kita jagalah saf kita. Sebab apa jaga? Orang yang menuntut saf kita ni, apabila kita rapatkan saf, kita dapat darjat daripada Allah SWT. Macam kita lah, musibah banjir ke apa, orang yang sabar, Allah kata aku beri angkat darjat pada dia, darjat keimanan. Begitu juga orang dalam solat. Orang dalam solat, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad, Inna Allah Ta'ala wal malaikatahu yusallu ala alladhi yasiluna sufuf. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya berdoa kepada orang yang menyambung saf. Mana orang tu dia tengok saf tak rapat, dia pun cuba rapatkan saf. Orang tu pun lagi-lagi, dia pun rapatkan lagi-lagi, nanti sudah. Orang ni pun marah, ini saya punya teritori ya, nasib baik sini tak ada. Ada setengah surah tu kapek dia kan, dia dah buat dia punya ni. Jadi pernah timbul persisihan, dia marah kat orang sebelah, tak faham ke tu kawasan awak, ni kawasan saya. Dia tak belajar bab saf ni. Ini jadi masalah juga. Bila orang tak faham, dia pergi solat, dia kata solat masjid dah letak begitu. Kadang-kadang ini boleh timbul kekeliruan lah kalau orang tu tidak hadir kelas, dia hanya ikut solat, ikut-ikut, ni masalah. Jadi orang yang merapatkan saf ni, Allah dan malaikat doakan dia. Dan juga wa masadda furjah, dan barang siapa yang menutup celah dalam safnya. Celah ni ialah tutup biar bahu kita ni sentuh, mana tidak ada ruang kosong. Mana kita tak buka ruang untuk syaitan. Kita rapatkan, sentuhkan bahu, barulah kita boleh nak fokus. Ada orang kata tak boleh Ustaz, nanti sentuh-sentuh tak khusyuk, tak jumpa lagi. Syaitan ni biasalah, jangan rapat.
Sedangkan bila orang rapat sentuhkan bahu, apa kita dapat? Kata Rasulullah, siapa yang menutup celah itu, Allah akan mengangkat darjatnya. Wa rafa'allahu biha darajat. Allah akan angkat darjat kamu sebab menutup ruang supaya syaitan tak masuk. Masya-Allah. Ini kelebihan orang dalam solat. Boleh insya-Allah. Sebab tu lepas solat gaduh lagi. Kita ramai dah pergi solat tapi orang Islam ni berpecah belah lagi. Bersisih lagi dalam WhatsApp macam-macam. Huraian bab banjir tu macam-macam. Dia kata orang tu, orang ni kata orang ni. Semua nak salahkan orang. Dia tak salahkan diri dia sendiri. Sepatutnya salahkan diri kita. Allah SWT beri ujian kepada kita ni untuk meningkatkan keimanan kita. Dan tujuan disuruh kita menutup ruang itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikata menutup purcah tadi dapat kelebihan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sunnya dalam Sunan Abi Dawud, kata Rasulullah, rasul sufufakum wa qaribu bainaha. Rapatkan soft kamu, kata Nabi, dekatkan antara soft kamu ni, kita dekatkan kaki kita dan ratakan leher kamu. Wa hazu bi'anak. Ratakan leher mana? Kita tengok tempat sujud. Bukannya solat kepala begini tengok, tak. Nabi kata fokus dengan baik. Dan kemudian fawallazi nafsi biyadihi, kata Nabi, demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala, inni la ara syaitan yadkhulu min khalal safi ka'anha hazaf. Sungguh aku melihat syaitan menyusup di celah-celah saf seperti anak kambing. Maknanya kata Nabi, kalau kamu tutup dia tak dapat. Kalau kamu buka macam anak kambing, kita tengok orang memala kambing macam anak kambing nak masuk pergi kat ibu dia, anak-anak kambing dia melanggar. Jadi kalau kita tutup, syaitan tak boleh lalu. Jadi jangan pula depan ni tutup lepas tu intai. Lepas ada lagi. Jangan. Itu benda lain kita beriman. Apa disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takut aku dah tersempit syaitan, tak boleh. Lepas tu kita mainkan solat, jangan pula. Boleh kan? Jangan, nanti terlintas. Sekarang dia tak boleh lalu. Jangan pula. Kita buat itu, kita dapat darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dijelaskan lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa asalnya kita tutup begitu ialah kerana kita nak tunjuk pada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT surah Fatir ayat 6, inna syaitan lakum aduun fattakhizu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagimu, kerana itu jadikanlah ia musuhmu. Maksudnya kita nak lawan musuh kita supaya dia tak dapat menembusi lorong dalam solat kita tu. Masya Allah, hebatnya kalau kita lihat soft yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis yang sunnya disebut di sini, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, menyatakan sini, anna Rasulullah SAW ra'a ashabi ta'akhuran faqala lahu taqaddamu. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah melihat seseorang yang terlambat datang dalam solat berjemaah, lalu baginda bersabda, majulah kamu, taqaddamu fa'tammu bi. Kata Nabi, dan ikutlah gerakanku dan hendaklah para makmum, wal ya'tam bikum man ba'dakum la yazalu qaum yata'akhkharuna hatta yu'akhirumullah. Kata Nabi, hendaklah para makmum yang berada di belakang kamu mengikuti gerakan kamu. Orang yang sentiasa terlambat datang dalam mengikuti solat berjemaah, maka Allah akan menundakan baginya dalam memberikan rahmatnya. Saja-saja datang lambat, kecuali ada urusan, atau kita dah sampai bila dah qomat Allah Akbar, kita tak masuk soft, melambatkan. Jadi makmum sebut, sebab apa duk jawab telefon ni, urusan dunia penting, duk jawab. Tengok imam dah rukuk dah rakaat pertama, atau imam dah Allahu Akbar, sepatutnya kita dapat soft pertama. Tapi sebab kita sibuk dengan WhatsApp-nya, dengan Twitter-nya, apa lagi, WeChat-nya, apa semua duk jawab, akhirnya kita lewat masuk soft. Maka orang ini Allah akan lambatkan beri rahmat kepada dia. Kita punca pada kita yang salah Allah. Kita salah Allah saja. Kita Nabi kata dah, siapa yang sengaja, kalau memang lewat tak apa, ni memang kita sengaja dah masuk dalam surau, tapi tak lagi bercakap lagi, seronok lagi. Masuk ada cerita, tunggu dah, ada nak cerita kat you. Imam dah ni, tunggulah sikit je nak sampai kat you. Rasa macam tak sabar lah nak cakap. Pula kena pula cerita gosip. Lagi lah nak cerita awal ni. Jadi member tu akak tak kebir, ingat pula cerita baru sampai tadi. Kita jangan buat gangguan teknikal. Tolong selesaikan solat dulu.
mungkin dalam solat tu terlintas tak payah cerita nanti panas isu. Bagaimana kita kawal diri kita, insya-Allah. Dan Rasulullah SAW menjelaskan lagi dalam hadis riwayat Muslim, kana Rasulullah SAW yamsahu manakibina fi solat. Adalah Rasulullah SAW biasanya meluruskan bahu-bahu kami ketika kami hendak solat. Mana Rasulullah akan tengok, mana siapa jadi imam, dia kena tengok makmum dulu. Jangan terus imam bila qomat dia pun Allahu Akbar, tak, tengok dulu dah penuh ke saf, tengok bahu dah okey ke, kaki dah okey ke pada jemaah, barulah imam pusing menghadap kiblat. Ini Rasulullah nak ajar kita tengok dulu. Ketua kena tengok dulu anak buah sebelum nak mula. Ni masuk kerja, tu panggil bincang, dia tak tengok berapa dia agenda hari ni kan. Kerana itu kita, sebab ni sekarang ni tengah proses PYD, PPP, PPP lah. Jadi dia kena nilai dengan betul lah yang mana jadi ketua. Jadi Rasulullah mengajar kita menilai dulu. Ini dah hari ni dah mula 7 bulan ke belum? Sini dah mula PPP mengisi semua. Dah sampai dah. Laju sebab online kan. Kalau seorang tak hantar, maka kenaikan gaji tak ada. Kat sini berapa orang staf? Kalau tengok format baru dalam sistem tu, kalau 800 orang staf jabatan tu, seorang tak hantar, dia akan beri kesan pada semua untuk kenaikan gaji. Tak tahu takut sini lain kot. Sebab Kementerian Pendidikan dia ada maklum gitu. Ini kesan dia lah. Tapi yang jadi PPP tu harap-harap istikharah lah. Ada yang lihat balik pada kita dengan staf kita, jangan letak seorang imam letak nilai yang baik, letak 100% dulu. Yang letak sebelum kita turun sikit-sikit tu, tengok dulu. Yang penting solat. Baik macam mana pun buat kerja, solat tak ada. Kalau bawah saya lah, tak tahu sini saya tak tahu lah. Sebab saya kena tukar departmen baru hari Isnin saya masuk ni, dah mula risau lah. Sebab staf kat situ ramai masuk sudah. Dia kata sebab ramai yang free hair. Saya tengok yang 41, 27 ni ramai yang masih rambut lepas-lepas lagi kan. Apalah, termasuk ada lah. Tak jejak markah pun, cuma nasihat dulu lah. Kerja bawah saya gitulah. Dan kata Rasulullah, apabila kita dah lihat betul sah bagus, kata Nabi, wa yaqulu istawu wa la takhtalifu. Sebab Nabi kata luruskan sah dan janganlah kamu tidak luruskan sah. Kerana jika kamu tidak luruskan sah, fatakhtalifa qulubukum liyani minkum ul ahlam wan nuha summa allazi yalunahum summa allazi yalunahum. Kata Rasulullah, kalau kamu tak luruskan sah, hati kamu akan sering lalai dan akan berlaku persisihan sama kita ni. Lalai. Punca kita tak khusyuk dalam solat sebab kita tak luruskan sah, tak sentuh bahu sama kita. Tanya ustaz, macam mana nak suruh khusyuk dalam solat? Salah satunya ialah kita rapatkan sah dan sentuhkan bahu sama kita. Dan hendaklah yang berada di dekatku adalah orang yang dewasa lagi berakal. Kemudian berikutnya dan berikutnya. Maksud Nabi nak cerita sini, orang yang duduk belakang imam, mesti orang tu boleh cover imam. Jangan pula letak orang yang tak boleh cover imam, kena imam cedera, nak pergi tandas, dia pun tak naik sampai sudah, tak tahu siapa dia jadi imam. Nabi kata letak yang dewasa berakal, maksud orang berilmu. Ini perlu kita letak dalam sah supaya sah tu dapat berjalan dengan baik. Ini penting kita letak orang dalam sah. Dan juga yang penting di sini lagi disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqimus salat, aqimus sufufakum wa tarasu fa inni arakum min wara'i zahri. Luruskan dan rapatkan saf kamu kerana aku boleh melihat kamu semua daripada belakangku. Ini Rasulullah lah. Jangan pula kita imam pun letak kamera kat belakang, tak ini kat depan nak tengok makmum kat belakang. Ini Rasulullah, dia Allah SWT, dia nak beritahu amaran pada sahabat. Dan wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bimankibi sahibi wa qadam biqadamihi. Dan adalah seseorang daripada kami mendekatkan bahunya pada bahu saudaranya dan telapak kakinya pada telapak kaki saudaranya. Itu lebih baik. Maknanya kita sentuh ujung kaki sama ujung kaki, bahu sama bahu, sentuh sama kita, itu lebih baik dalam solat. Ni sentuh kaki kita pun anjak, tak selesa.
Syaitan memang dia akan suruh kita saya tak selesa. Bila kita nak buat benda baik yang pahala besar dalam solat, dia akan beri, alah tak selesa lah, cuba buat apa ni, saya tak selesa tu. Orang tersentuh ujung kaki sama ujung kaki dan solat tu, bahu sentuh bahu, dah mula. Cuba apa ni, insya-Allah kita akan dapat kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Rasulullah SAW lagi, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah baina wujuhikum. Hendaklah kamu meluruskan saf dengan sebenar-benarnya, atau jika tidak Allah menjadikan kamu saling leka. Ini perlu kita rapatkan saf. Apa bila rapat saf? Kalau solat bulan puasa, rapatkan saf, kena kita mengantuk kan, dia akan tersentuh orang tu, celik balik mata, kena orang tu bergerak sikit, kita pun sedar sikit lah. Dah hanya dibuai bisikan cinta dalam solat. Atau sekarang ni orang tengah ni nak solat pun berebut istiqorah cinta, dia payah sikit sekarang nak solat. Kita sampai mana dah, maknanya balik karang berkejap-kejap. Kadang-kadang kita kata ni tak boleh Ustaz, istiqorah cinta dah dekat apa, dah kahwin dah. Dia cerita begitu je, hari-hari pagi tu cerita. Masya Allah, seronok kita ni. Seronok lah, tengok dan happy bercerita begitu. Masya Allah. Dan bagaimana tentang kita, kata Rasulullah, merapatkan saf ini cukup penting kepada manusia. Dan kalau orang yang pakai kursi, macam mana nak buat saf dia ni? Dan dia, kadang-kadang kita pergi solat, dia letak kursi, orang yang tak boleh berdiri. Okey, kalau orang tu memang tak boleh berdiri langsung, dia kena letak kursi tu sama dengan barisan saf. Jangan letak belakang begitu. Kaki kursi dia tu kena sama dengan barisan saf. Kebanyakan orang dia letak ke belakang. Jadi ke belakang, bagaimana orang belakang nak sujud? Jadi saf belakang terpaksa buang satu. Kalau sekiranya orang tu boleh berdiri, dia hanya tak boleh rukuk dan sujud. Yang tadi dia memang berdiri tak boleh, dia kena letak. Kalau yang dia hanya boleh berdiri, waktu imam baca dia berdiri, waktu nak rukuk dan sujud dia akan duduk atas kursi. Kalau yang jenis macam tu, jenis yang kedua ni, okey, yang tu tak apa, kursi dia sebab dia kena berdiri sama dengan saf. Tapi kena cari kursi yang bulat kecil tu lah sikit, supaya tak ganggu orang belakang. Pastikan tidak mengganggu orang belakang, yang saf belakang. Itu lebih baik, kata ulama, kita letak kaki kursi itu sama, baik-baik duduk. Kalau yang boleh berdiri tu, okey, yang boleh berdiri dia, kaki dia kena sama dengan saf. Kursi dia tu belakang sikit, jangan mengganggu orang. Tapi itu tak masalah, kena ambil ujung lah. Oh, tak ganggu orang ujung sekali kita. Kalau kita ni, kalau kita duduk tengah, nanti ada lompong di barisan kedua. Ini kalau kita nak rapatkan saf, bagi orang yang uzur, rapatkan saf dia tu, dia samakan kaki kursi dia. Jangan pula kita yang sebelah ni geram, tendang kursi dia, balik orang itu kena hujung kursi dia, marah gitu. Maknanya itu untuk orang yang uzur. Dan bagaimana kanak-kanak dalam saf ni macam mana? Sebagaimana dijelaskan di sini, kalau kanak-kanak ni dilihat bagaimana kalau tak cukup saf, maka dijelaskan ni, wa iza hadal kasirna rijal wasibyan yuqaddimu rijal summa sibyan hadza huwa mazhab wa huwa bi qatul jumhur. Kata dalam mazhab Syafi'i, kalau datang solat tu lelaki dewasa dan kanak-kanak, kemudian kamu susun ikut sebagaimana yang ditetapkan. Dan kemudian kalau niat nak mengajar, kalau yang datang tu kanak-kanak yang belum pandai dan bapak dia bawa, maka kata para ulama di sini, yaqifu baina kulli rajulin sabiyyun ta'ala minhu af'alus solat. Maka sunat meletakkan kanak-kanak yang suci itu diselang-seli dengan orang dewasa bagi mereka belajar melakukan solat. Yang jadi masalah bising kat surau tu, kita tak buat begitu. Peringkat awal, bapa bawa anak, ibu bawa anak letak sebelah. Ibu, anak. Kalau lelaki, bapa, anak, hukum dia sunat. Sebab dengan niat untuk mengajar. Bila dia dah pandai, baru letak saf dia. Boleh? Ini kita tak, sebab tu datang saf, kanak-kanak dah buat kat belakang. Dia pun bising kat belakang, lepas tu anak siapa ni?
Kita belum membebel sama dia. Salah siapa ni sebenarnya? Siapa yang salah? Yang dewasa lah salah. Patut dewasa mendidik yang kanak-kanak yang belum boleh berfikir dengan baik. Kita mengajar dia, lihat ta'allamu. Mana di sini dia ta'allamu minhum af'al solat. Dengan niat kamu nak mengajar anak kamu untuk solat, maka hukum dia sunat. Apabila dia dah pandai, kita kata lepas ni duduk belakangnya, belakang dewasa. Maknanya itu kaedah yang dijelaskan kepada kita. Dan juga dinyatakan di sini, sekiranya kata para ulama Syafi'i di sini, wa mahallu ma zakara ma iza hadara jami'u duf'a wahidah falau sabaqa sibyan bihudur lam yu'akhirul rijal lahiqin. Sekiranya dalam makmum tu dah disusun, kita ni makmum masbuk, kanak-kanak tu dah masuk penuhkan saf di hadapan, tiba-tiba kita sampai, kita kata budak belakang. Ini banyak berlaku kan. Imam dah Allahu Akbar, dah saf tak penuh, jadi kita letak kanak-kanak tu memenuhkan saf, dia penuh saf di hadapan. Ada lagi 1, 2, 3 usul, ambil kanak-kanak penuhkan saf. Sebab orang Melayu tak boleh putus surah. Orang Melayu lah, dalam mazhab Syafi'i tak betul. Maka apabila kanak-kanak tu dah angkat takbir bersama, dan tu tiba-tiba datang pakcik ni, oi budak belakang. Budak ni tengah solat, dia pun tarik, hukum dia berdosa. Dia dah solat. Sebab itu nyatakan di sini, lam yu'akhkharu lirijal lahiqin. Jangan kamu tukar, kamu nak duduk situ, kamu dah lama duduk belakang. Sebab penting di saf, penuhkan saf. Nabi kata saf pertama penuhkan untuk dapat doa. Saya ingat saya bawa anak saya itu di Masjid Putrajaya. Putrajaya kan panjang. Jadi saf tu tak penuh, saya suruh anak saya duduk sebelah saya tu. Datang security pegang, cik, anak cik tak boleh duduk saf pertama. Kenapa tak boleh? Dia dah khatam, anak saya dah khatam. Anak saya yang kecil tu darjah 5, yang bongsu. Kata, boleh, kenapa tak boleh? Tak boleh. Ini Pak Tuan Masjid sebab dia masih kategori 12 tahun ke bawah, kena duduk belakang. Saya pun tengok dekat security tu, rasa besar kecil Kata anak saya pun jawab pada dia, pakcik tak belajar. Oi, budak ni nak mengajar saya. Kata ini arahan masjid. Masjid tak arah. Maka jelaskan kata para ulama Syafi'i, kama law sabaku ila saful awal fa inna ahaqu bihi ala sahih. Sebab dia dah masuk dalam saf itu hak dia. Yang sahih, tak boleh kamu nak ganggu dia lagi. Dan kemudian nyatakan sini, wa innama tuakhiru sibyan al-rijal kama qala Azrail idza lam yas'uhum saful rijal wa illa qablu bihi. Maka kata di sini, kata para ulama Syafi'i, sekiranya di belakang kanak-kanak daripada orang dewasa, seperti yang katakan, apabila saf orang dewasa telah penuh tetapi sekiranya terdapat kekosongan pada saf orang dewasa, maka ia perlu diisi oleh kanak-kanak. Dah okey, dah sampai awal semua dah duduk, tiba-tiba ada satu di ruang kosong. Tengok ada kanak-kanak, ambil letak supaya dapat doa malaikat. Kita tak faham di situ. Itu taklah kosong, biar sanggup kosong hujung saja. Dan kemudian kata para ulama Syafi'i di sini, wa innama yu'akhiru sibyan al-rijal in kana sibyan afdal min rijal. Sekiranya kanak-kanak itu lebih baik akhlaknya daripada orang dewasa tadi, ka'an kanu fisqahu. Sekiranya orang dewasa itu kita kenal perangai dia fasik. Ini kadang-kadang orang dewasa Asia dia pergi dedek belakang, pakcik dah masuk sini. Budak tu menjawab, pakcik dengan saya banyak mana hafal surah. Jangan duduk gurau-gurau orang dan tak lewat pun. Kalau nak ikut detail, kata para ulama Syafi'i, afdal in kana sibyan, kalau budak itu afdal min rijal, ilmunya lebih baik daripada orang dewasanya itu, kanu fisqahu, dan lelaki itu orang tahu. Basuh kereta pun seluar pendek, orang dah kenal watak-watak dia, dan maka dia perlu mengalah. Kalau kita nak kira detail ni, wasubyan sulhat qadamu alaihim. Kalau kanak-kanak itu lebih hebat ilmunya, maka hendaklah dia lebih dulu dalam saf pertama. Itu maknanya nak kira dari segi keberkatan. Boleh, insya-Allah. Mana kita pun jangan duduk tunjuk power lah, kita tarik budak-budak belakang. Ini pakcik punya teritori.
puasa dia tak boleh. Kalau dah orang dah mula solat, kanak-kanak tu dah masuk, jangan tarik. Kalau belum lagi dia kanak-kanak kan dia pandai, kita sampai kita apa, baru dia duduk situ. Boleh insya-Allah. Lepas ni jangan buat begitulah. Mana dari segi ni kata para ulama, kita tak boleh menggunakan kuasa veto kita sebagai orang dewasa. Kalau kita sendiri pun tak berapa bagus, jagalah kita. Boleh insya-Allah. Dan kemudian kalau kita solat dekat tiang, ni tiang soh ni, lepas tu ada tiang tengah tu, elakkan cari ambil soh di belakang tiang tu, sebab Rasulullah SAW tak galakkan kita diputuskan oleh tiang tu baru putus soh. Ni tiba-tiba kanak-kanak tak khatam putus soh, dan dia tak ada. Sebab apa? Sebab anak tu najis. Sedap kita hujah sedap je. Tapi nak tengok balik. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Abi Dawud, kata Rasulullah, kunna nattaqi haza ala ahdi Rasulullah SAW, kata para sahabat ni, alaihi wasallam, kami selalu menjauhi hal seperti ini pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah tak berapa galak kalau ada tiang sini. Sebab tu kalau kita pergi Masjidil Haram, perasan tak kita solat, yang mana ada ruang tiang dia tak letak sejak kapek panjang tu yang ada di putus tiang kan. Siapa yang pernah pergi umrah, mana itu diletak, mana di situ kita nampak kenapa dikosongkan, kecuali memang orang dah kena baru orang masuk situ. Maknanya kita lihat. Sudah kata Rasulullah SAW lagi dalam hadis yang sebenarnya Rasulullah menyebut dalam hadis riwayat Ibnu Majah, katanya para sahabat, kunna nunha an nusaffa baina sawari ala ahdi Rasulullah SAW wa nutradu anha tardan. Kami dilarang membuat saf ketika solat di antara tiang-tiang masjid pada masa Rasulullah SAW, dan kami diusir atau disuruh menjauh dari tiang-tiang. InsyaAllah, mana ini antara kita pergi solat, cuba cari tempat yang sesuai lah untuk kita solat supaya dapat keberkatan di sisi Allah SWT. Dan hadis yang terakhir dalam kuliah kita ni, mana sabda Rasulullah SAW, katanya Barak bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, kunna iza sallaina khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahbabna an nakuna an yamini yuqbilu alayna biwajhi fa sami'tu yaqul rabbi rabbi kini azabik baka yauma tab'asu ibadak. Kata sahabat, jika mengerjakan solat bermakmum di belakang Rasulullah SAW, kami senang untuk berada di sebelah kanan baginda. Mana nak